Pagi KPM. Apa khabar semua? Tachahau, Wanakum. Anda sedang menonton Sukses SPM 2022 bersama saya Chris MJ selaku pengacara anda. Dan di sini murid-murid, kita nak fokus pada strategi dan juga teknik untuk menjawab soalan SPM. Dan hari ini fokus kita adalah untuk mata pelajaran reka bentuk grafik digital atau dikenali sebagai RGD. Bukan RGB ya, itu lain. Okey, tanpa melengahkan masa lagi, jom kita saksikan profil guru untuk episod kali ini. Baiklah murid-murid, hari ini saya bersama dengan Cikgu Halim. Hai Cikgu. Hai, apa khabar Chris? Khabar baik. Cikgu, apa khabar Cikgu? Alhamdulillah sihat Chris. Sihat. Baiklah Cikgu, sebelum kita teruskan untuk kelas hari ini, kita juga dibantu oleh Cikgu Ziana. Selaku juru bahasa isyarat kita pada hari ini. Terima kasih Cikgu Ziana. Okey, baiklah Cikgu, seperti biasa, bukan kita berdua saja hari ini, betul tak Cikgu? Betul, betul. Okey, apa kata kita berkenalan dengan rakan-rakan kita di Google Meet. Hai semua. Itu dia muka-muka yang semangat calon-calon SPM kita hari ini. Baiklah Cikgu, boleh tak perkenalkan murid-murid kita? Boleh Chris. Okey, yang pertama adalah Muhammad Aidil. Okey. Hai Aidil, lambai sikit. Hai. Itu dia. Okey, murid saya yang kedua Nufail Azri. Hai Azri. Hai. Apa khabar? Dan murid saya yang ketiga Nur Syafiza Akila. Hai Syafiza. Hai. Dan yang keempat Nur Alia Najwa. Hello, Assalamualaikum. Halo semua. Okey, saya nak tanya Cikgu sebelum kita teruskan, nak tanya murid-murid di rumah dan juga yang ada di Google Meet. Semua dah sedia tak untuk kelas hari ini? Kalau dah sedia, boleh kasih double thumbs up. Dah. Oh dah, okey. Dah. Baguslah. Kalau macam tu Cikgu, apa kata kita teruskan untuk sesi ulang kaji kita hari ini. Apakah topik yang kita nak belajar Cikgu? Silakan. Baiklah Chris, saya mulakan ya Chris. Boleh Cikgu, Okey, silakan. saya akan membawakan modul 2. Okey. Okey, asas rekaan grafik. Okay. Saya akan sentuh, sebenarnya ini kita imbas kembali pelajaran kita di tingkatan 4. Semasa di tingkatan 4, murid-murid kita telah belajar tajuk asas rekaan grafik. Baiklah, kita teruskan. Saya akan menyentuh beberapa tajuk kecil. Antaranya ialah elemen dan prinsip rekaan grafik, teori warna, asas reka letak dan juga proses reka bentuk grafik. Kita mulakan dengan elemen dan prinsip rekaan grafik. Baiklah murid-murid, masih ingat elemen rekaan? Boleh tak murid-murid dalam Google Meet nyatakan apakah elemen rekaan? Siapa nak cuba? Okey, Akila, silakan Akila. Elemen terdiri daripada garisan, rupa, bentuk, warna, tekstur dan ruang. Oh, bagus Akila. Terima kasih kerana dapat menjawab dengan baik elemen rekaan. Sebenarnya, elemen ini banyak digunakan untuk menghasilkan sesebuah karya grafik. Okey, kita lihat contoh yang saya berikan di dalam slide tersebut. Okey, rupa digunakan di dalam logo. Kita lihat ada rupa pada logo itu. Ruang sebagai komponen latar belakang. Bentuk semenar manusia. Tekstur pada pakaian barisan hadapan. Rupa digunakan sebagai ikon di bahagian bawah. Ruang yang menunjukkan komponen depan. Warna merah yang digunakan pada imej virus COVID-19. Garisan mendata yang digunakan untuk menunjukkan kesan pergerakan. Warna yang berbeza pada teks untuk menunjukkan untuk menarik perhatian pembaca semua. Okey, saya teruskan. Kita lihat contoh soalan untuk elemen rekaan. Okey, baiklah murid-murid. Okey, soalan yang pertama, rajah 1 menunjukkan imej berlabel yang mengaplikasikan elemen rekaan. Lengkapkan jadual 1 dengan menulis A, B, C dan D pada ruang yang disediakan
Okey, untuk soalan ini diperuntukkan 4 markah, Chris. 4 markah? Ya, 4 markah. Okey, faham. Jadi murid-murid perlu perhatikan ilustrasi yang diberikan dengan teliti untuk menentukan jawapan yang betul. Baiklah, saya nak tanya murid-murid saya di Google Meet. Okey. Untuk elemen yang pertama, jalinan. Siapa yang nak jawab? Boleh angkat tangan. Okey, Nufail. Silakan Nufail. Jawapan untuk jalinan terletak di B. Di bahagian mana ya, Nufail? Di bahagian D kerana ada bentuk garisan yang bersilang. Okey, ada persilangan pada garisan D. Okey. Okey. Seterusnya, bentuk. Silakan Akila, bentuk. Bentuk terletak di B kerana jisim dan isi padu pokok. Okey, jisim dan isi padu pada batang pokok. Okey, rupa. Silakan Aidil. Rupa A. A ya. Kerana terdapat 2 titik pertemuan. Titik pertemuan untuk bentuk awan ya. Okey. Kemudian seterusnya garisan. Okey, silakan Najwa. Garisan terletak pada C, bahagian globe. Si bahagian globe. Bahagian globe. Okey, garisan melengkung pada globe. Kita lihat adakah jawapan murid-murid saya di Google Meet betul ataupun tidak. Kita semak jawapan mereka ya, Chris. Okey, lihat jalinan di bahagian D, bentuk B, rupa A, garisan C. Okey, tahniah, semua murid-murid dapat menjawab dengan baik. Alhamdulillah. Dapat 4 markah dah cikgu macam ni. 4 markah. Dengan mudah saja untuk mendapat 4 markah. Sekiranya mereka meneliti ilustrasi yang diberikan dengan betul. Baik. Okey, baiklah. Kita terus ke soalan yang berikutnya. Okey. Jadual 1 merupakan penyataan pengelasan ruang ilusi. Ruang cetek, ruang dalam. Padankan pernyataan ruang ilusi dengan imej dirajah 2 dengan menulis perkataan ruang cetek atau ruang dalam. Soalan ini juga memperuntukkan 4 markah. Jadi murid harus teliti dulu ilustrasi yang diberikan. 4 ilustrasi yang diberikan untuk menentukan sama ada ruang cetek ataupun ruang dalam yang diaplikasikan dalam ilustrasi tersebut. Okey, silakan murid-murid di Google Meet. Okey, siapa yang nak jawab soalan pertama? Nufail. Nufail. Yang pertama, ruang dalam. Ruang dalam. Okey, kenapa Nufail yang pertama itu ruang dalam? Sebab dia kelihatan luas dan jauh. Okey, baik. Okey. Yang kedua, ilustrasi yang kedua, silakan Najwa. Ruang cetek. Ruang cetek. Kerana sudut pandangan yang dekat. Dekat sempit Okey, baiklah. Yang ketiga, silakan Aidil. Ruang cetek. Ruang cetek. Okey, dan yang keempat, Akila, silakan Akila. Ruang dalam. Ruang dalam Okey. Kenapa ruang dalam ya Akila? Sebab pemandangan luas. Pemandangan yang luas. Okey, baiklah, kita semak jawapan murid-murid saya. Baiklah. Okey. Okey, yang pertama ruang dalam. Okey, yang kedua ruang cetek, ketiga ruang cetek dan yang keempat juga ruang dalam. Okey, murid-murid menjawab dengan betul juga. Tahniah semua. Okey, Lagi 4 markah cikgu. Ya, betul, 4 markah. Dah 8 markah dah ni. Ya, sekiranya murid faham tentang ruang cetek dan ruang dalam, insya-Allah mereka boleh menjawab dengan baik. Ruang cetek sudut pandangannya sempit, ruang dalam sudut pandangan yang luas. Dan jauh. Okey, faham. Okay, kita teruskan. Okey, kita beralih kepada prinsip rekaan. Okey, terdapat beberapa prinsip rekaan. Okey, seperti yang disenaraikan keseimbangan, harmoni, kesatuan, penegasan, kontras, pergerakan, kepelbagaian. Prinsip rekaan ini juga sering diaplikasikan di dalam sesebuah karya grafik. Okey, kita lihat keseimbangan adalah susunan setiap elemen grafik yang kelihatan seimbang. Okey, di dalam sesebuah karya grafik biasanya keseimbangan diaplikasikan sama ada keseimbangan formal ataupun keseimbangan tidak formal. Biasanya kalau formal ni Chris, keseimbangan maksudnya secara simetri. Okey, kiri dan kanan sama, atas dan bawah sama. Okey, kalau yang tidak formal maksudnya pemberatan yang berbezalah antara kiri dan kanan ataupun atas dan bawah. Itu keseimbangan. Ya, betul. Okey, kemudian harmoni, gabungan elemen yang serupa. Contohnya corak yang sama, corak yang berulangan dengan bentuk yang sama, saiz yang sama, warna yang senada, itu menunjukkan kesan harmoni. Okey, kesatuan gabungan beberapa elemen dalam dan prinsip reka bentuklah. Mungkin dalam teks kita pelbagaikan teks dan sebagainya, itu mewujudkan kesatuan. Kemudian penegasan pula,
elemen utama yang diletakkan pada posisi tumpuan mata. Contohnya, sekiranya kita hendak menghasilkan poster, sebuah poster, sudah tentu kita memerlukan satu penegasan supaya penonton yang melihat tertumpu kepada objektif yang kita nak sampaikan di dalam poster tersebut. Faham, cikgu. Okey, kemudian kontras, perbezaan yang sengaja diwujudkan pada elemen reka bentuk. Okey, pergerakan pula, olahan elemen kelihatan bergetar, bergoyang, bergegar, berayun, memancar dan bersinar. Kepelbagaian, gabungan pelbagai gaya, nilai dan idea yang berbeza dalam sesebuah karya. Okey, kita lihat bagaimana prinsip rekaan ini diaplikasikan dalam karya yang saya tunjukkan ini. Okey, ini poster lah, cikgu. Ya, poster. Sedapnya makan time. Okey, ada kesatuan di situ, ada pergerakan di bahagian belakang. Okey, ada harmoni, keseimbangan, pergerakan. Ada penegasan juga. Kontras, garisan dan penegasan. Okey, kita teruskan kepada soalan prinsip rekaan. Baiklah. Okey, Rajah 3 merupakan satu ilustrasi yang mengaplikasikan prinsip rekaan. Berdasarkan Rajah 3, tandakan tik bagi penyataan prinsip rekaan yang betul dan pangkah yang tidak berkaitan pada ruang jawapan. Okey, soalan ini memberikan 4 markah kepada murid. Okey, perhatikan ilustrasi dan cuba murid kita jawab soalan ini. Okey, baiklah. Akila, silakan untuk pernyataan prinsip rekaan yang pertama, Akila. Harmoni pada susunan imej manusia. Betul. Betul, Betul. Okey. Kemudian penegasan pada gambar bangunan latar belakang. Silakan Najwa. Salah. Salah, Okey. Kontra pada warna tulisan 65. Okey, Aidil. Betul. Betul. Okey. Pergerakan pada imej bendera berkibar, Nufail. Betul. Betul. Okey, jadi kita semak jawapan murid-murid kita. Okey, harmoni pada susunan imej manusia, betul. Okey, kalau kita lihat susunannya memang teratur lah. Jadi sebab itu jawapan ini betul lah. Penegasan pada gambar bangunan latar belakang pula tidak benar lah. Okey, salah. Kerana sebenarnya penegasan kepada... Semua putih, cikgu? Ya, semua putih di latar belakang. Kemudian sebenarnya penegasan ini lebih kepada Selamat Hari Merdeka. Betul lah? Betul-betul. Okey. Fokus dia. Fokus dia. Kemudian kontra pada warna tulisan 65 pula. Betul. Kerana terdapat perbezaan warna di antara warna nombor 6. Ada biru dan merah. Ya, betul Chris. Okey, dan juga pergerakan pada imej bendera berkibar. Okey. Baiklah, cikgu. Yang ini berapa markah, cikgu? Ini 4 markah je, Chris. 4 markah juga. Okay. Baiklah, terima kasih cikgu. Itu dia perkongsian Cikgu Halim untuk mata pelajaran kita hari ini, iaitu RGD, reka bentuk grafik digital. Tapi cikgu, sebelum kita teruskan, apa kata kita berehat sebentar, boleh tak? Baik. Boleh, cikgu? Ya. Okey, kepada murid-murid di rumah, jangan ke mana-mana, kembali lagi bersama Cikgu Halim untuk Sukses SPM 2022. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Salam sejahtera semua. Saya Chris MJ, temankan anda di slot Sukses SPM 2022 bersama Cikgu Halim untuk mata pelajaran reka bentuk grafik digital. Baiklah cikgu, seterusnya kita nak fokus pada topik apa, cikgu? Seterusnya kita akan pergi kepada teori warna. Teori warna. Baiklah cikgu, silakan. Okey, terima kasih Chris. Okey, sekarang kita akan masuk kepada tajuk teori warna. Okey, semasa di tingkatan 4, okey, murid-murid telah menyiapkan kerja kursus menghasilkan roda warna. Okey, baiklah, saya nak tanya kepada murid-murid, masih ingat tak apa itu warna asas? Siapa nak cuba? Okey, Akila, silakan Akila. Warna asas terdiri daripada warna merah, warna biru, warna kuning. Okey, warna merah, biru dan kuning. Terima kasih Akila. Okey, baiklah, betul jawapannya. Okey, warna sekunder pula adalah warna campuran dari dua warna asas. Kemudian kita ada warna tertier. Okey. Di dalam roda warna yang saya tunjukkan di hadapan itu, di dalam slide, ada juga terminologi warna. Okey, ada rona, ada seri warna, ada telau dan juga ada tone. Okey. Chris, murid-murid kita sebenarnya belajar bagaimana nak menghasilkan semua terminologi warna tersebut sebenarnya kena semasa hafal di sekolah.
Mereka tak hafal tapi mereka kena melakukan praktikal. Okey, macam membancuh warna sebenarnya. Okey. Ini dinilai sebagai kerja khusus mereka lah, Chris. Okey, kemudian kita tengok ada pembahagian di situ warna panas dan juga warna sejuk. Okey, Chris pun mungkin untuk memilih pakaian juga Chris mestilah memilih warna-warna yang sesuai kan untuk tema-tema yang tentu. Betul tak? Okey, itulah penggunaan warna dalam kehidupan kita ya, Chris. Okey, kita lihat seterusnya. Kita pergi kepada skema warna. Kita dapat beberapa skema warna. Okey, hari ini saya nak sentuh beberapa je skema warna. Yang pertama ialah warna analog. Okey, triadic, tetradik dan juga warna penggenap. Okey, Najwa, warna analog ni macam mana Najwa? Warna analog ni dia macam warna yang bersebelahan dalam roda warna. Okey, warna yang bersebelahan di dalam roda warna. Sebab tu ada anak panah 3, itu contohnya lah. Okey, dia berada berdekatan di antara satu sama lain lah. Faham. Okey. Kemudian warna triadic. Silakan Nufail. Warna triadic ni dia berbentuk segitiga dan berlawanan dalam roda warna. Okey, baik. Okey, tetradik pula dia berbentuk segi 4 di dalam roda warna. Okey, dia ada berselang satu warna di situ. Dan warna penggenap. Ideal. Apa dia warna penggenap, Ideal? Warna yang bertentangan. Warna yang bertentangan dalam roda warna ataupun boleh juga dikatakan warna kontra juga. Faham. Okey, baik. Okey, seterusnya kita lihat skema warna. Ini contoh skema warna. Warna analog. Okey. Kalau nak katakan nak memilih cat bilik ke ataupun perabot di dalam bilik ke, Chris? Okey, boleh pilih. Okey, warna analog ke? Okey, warna triadic ke? Okey, dan juga warna tetradik. Ini contohlah. Okey, penggunaan warna di dalam sesebuah karya lah. Okey. Faham? Seterusnya kita pergi kepada soalan contoh untuk teori warna. Okey, Raja X menunjukkan warna asas bagi sebuah template roda warna. Okey, yang dilabelkan dengan A, B dan C. Berdasarkan rajah, padankan jenis warna yang terhasil daripada bahagian yang berlabel dengan menulis A, B dan C pada ruang jawapan. Okey, soalan ini memperuntukkan 3 markah ya, murid-murid. Okey, baiklah. Warna asas. Siapa nak cuba jawab? Okey, Nufail. Warna asas terletak di B. Di B ya. Baik. Okey, kemudian warna sekunder. Okey, silakan. Siapa nak jawab? Akila. Okey, baik Akila. Terletak di C. Warna sekunder terletak di C. Okey, kemudian warna tertia. Okey, silakan Najwa. A. Warna tertia. Okey, kita semak jawapan murid-murid kita. Okey. Okey, warna asas B, warna sekunder C dan warna tertia A. Okey, betul semua. 3 markah. Memang sepatutnya mereka menjawab dengan betul kerana mereka dah menghasilkan kerja khusus dan menyiapkan kerja khusus di tingkatan 4 ya. Okey, seterusnya. Kita lihat soalan seterusnya. Jadual X menunjukkan istilah yang digunakan bagi menggambarkan warna dan fungsinya. A, hue ataupun warna-warna. B, tint, seri warna. C, tone ataupun tone warna. Dan D, shade, telau. Berdasarkan jadual di atas, padankan huraian yang betul berdasarkan istilah yang diberi dengan menulis A, B dan C pada ruang jawapan. Okey, kita lihat warna rona yang ditambah dengan kelabu. Silakan Akila. C, tone. Tone. Okey, warna asal yang terhasil daripada warna asas, sekunder dan tertia. Okey, Najwa. A. Hue. A, hue. Okey, warna rona yang ditambah dengan hitam. Ideal. D. Shade. Shade. Okey, warna rona yang ditambah dengan putih. Silakan Nufail. B. Tint. Tint Okey, kita lihat Okey, itu jawapan murid-murid saya. Warna rona yang ditambah dengan kelabu itu adalah tone. Okey, warna asal yang terhasil daripada warna asas, sekunder dan tertia ialah hue. Kemudian warna rona yang ditambah dengan hitam adalah shade dan warna rona yang ditambah dengan putih adalah tint seri warna. Itu betul. Sebenarnya clue yang ada clue lah dalam jawapan dia. Ada clue dalam jawapan tu. Okey. Baiklah, kita teruskan. Okey, soalan seterusnya jadual X adalah kategori skema warna, penggenap, monokromatik, analog, triadic. Padankan karya grafik mengikut kategori skema warna yang betul dengan menulis pada ruang
jawapan. 4 markah. Okey, ini skema warna seperti yang saya tunjukkan tadi. Ya. Okey, murid perhatikan ilustrasi dan kenal pasti. Okey, apakah skema warna yang digunakan di dalam setiap karya. Okey. Okey, silakan. Soalan ilustrasi yang pertama. Siapa nak jawab? Angkat tangan. Ada tak? Okey, Najwa. Silakan, Najwa. Karya grafik yang pertama ialah monokromatik. Monokromatik. Okey. Kenapa monokromatik, Najwa? Kerana ialah warna dalam satu tone yang sama dari cerah ke gelap. Okey, baik. Bagus, So, dalam Najwa. kes ni warna hijau lah cikgu, betul Ya, tak? betul. Hijau Okey, ke faham. hitam dia punya ni. Okey. Kemudian soalan yang ilustrasi yang kedua. Silakan Nufail. Predik. Yang ilustrasi yang kedua gambar bunga, Nufail. Penggenap. Penggenap, warna penggenap. Okey. Okey, ilustrasi yang ketiga, ideal. Triadik. Triadik. Kenapa ideal? Kerana warna yang bertentangan berbentuk segitiga. Segitiga. Warna Okey, merah, warna-warna. warna kuning dan juga warna biru di situ. Okey, kemudian yang keempat. Akila, silakan. Analog. Analog. Kerana warna bersebelahan. Sebelahan dalam roda warna. Kita semak jawapan murid-murid kita. Okey, alhamdulillah mereka dapat menjawab dengan baik dan betul. Okey, maksudnya mereka faham apa itu skema warna. Kita bagi tepukan kepada semua murid yang dapat berjaya dapat 4 markah cikgu. Ya, betul. Ya. Okey, kalau semua apa kata kita jawab sekiranya kita jawab monokromatik tapi yang lain kita jawab salah, dapat 1 markah tak? Dapat 1 markah. Oh, okey, faham, masih dapat markah lah. Masih dapat markah. Ya. Okey, baiklah. Murid-murid, semua okey tak so far? Faham Kalau faham boleh bagi thumbs up. Faham. Okey, semua clear. Tapi kalau macam tu cikgu, kita berehat sebentar boleh ya cikgu? Boleh, boleh. Silakan, Chris. Okey, kepada murid-murid di rumah, jangan ke mana-mana, kembali lagi ke Sukses SPM 2022. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Salam sejahtera semua. Anda sedang menonton slot Sukses SPM 2022 bersama saya Chris MJ selaku pengacara anda. Dan hari ini kita bersama dengan Cikgu Halim dan juga murid-murid di Google Meet untuk mata pelajaran RGD atau dikenali sebagai reka bentuk grafik digital. Baiklah cikgu, untuk segmen seterusnya apakah yang akan kita pelajari cikgu? Silakan. Kita akan lihat tajuk asas reka letak, Chris. Asas reka letak. Baiklah. Baiklah. Okey, saya teruskan ya, Chris. Boleh cikgu. Okey. Reka letak merujuk kepada proses susun atur semua elemen yang membentuk satu rekaan dan mampu menyampaikan dengan jelas serta mempunyai nilai estetik. Estetik. Okey, jadi sekiranya kita nak buat satu penerbitan meja, jadi inilah yang paling penting iaitu reka letak. Okey, untuk menentukan di mana kita letaknya ilustrasi, kedudukan tajuk, subtajuk, okey, konten dan sebagainya lah. Okey. Okey, baiklah kita lihat kepentingan reka letak. Okey, menyampaikan mesej dengan jelas dan mempunyai nilai estetik. Okey, kemudian membantu reka letak grafik menjadi harmoni atau selaras. Dan kemudian membuat penyatuan elemen pada karya grafik bagi menyampaikan maklumat secara tepat, membantu pembaca untuk memahami isi kandungan grafik dan fokus pada isi utama. Okey, kalau kita lihat penerbitan meja memang mengaplikasikan reka letak yang baik. Barulah menjadi tumpuan kepada audiens dan juga sampai objektifnya kepada para pembaca, okey, yang mendapat poster ataupun penerbitan meja tersebutlah. Cikgu, saya ada soalan cikgu, boleh tanya tak? Silakan, Chris. Apakah maksud selaras cikgu? Selaras maksudnya dia seimbang, okey, ada ruang putih, kemudian ada tajuk, kedudukan tajuk yang sesuai. Itu maksudnya selaras. Okey, faham cikgu. Okey, baik. Okey, seterusnya kita lihat apakah elemen asas reka letak. Terdapat 3 elemen asas reka letak iaitu tajuk, okey, visual dan kandungan teks. 3 perkara ini sangat memainkan peranan penting dalam sebuah penerbitan lah. Okey, di bawah tajuk pula ada masthead, ada tajuk utama dan juga ada subhead. Okey, bawah visual pula grid, ilustrasi, ruang putih. Dan di bahagian kandungan pula ada body text, ada caption dan ada quotation. Cikgu ada contoh tak di sini? Ya, kita lihat contoh di sebelah itu. Okey. Okey, dunia haiwan.
Okey, hidupan liar Malaysia diambang kepupusan. Nasib Pak Belang, kepupusan hidupan liar. Kita lihat Okey, kita tanya murid-murid kita. Okey, baiklah. Okey. Dunia haiwan. Okey, nampak tak ada lengkungan biru tu, ada kotak biru tu, dunia haiwan. Apakah kategori elemen reka letak? Okey, silakan Najwa. Masthead. Masthead Masthead. Okey, itu adalah masthead, tajuk utama sebuah penerbitan. Baru tajuk. Okey. Masthead. Kemudian hidupan liar di Malaysia diambang kepupusan. Nufail. Tajuk utama. Itu adalah tajuk utama. Okey, dan yang di bawah sekali yang kecil tu nasib Pak Belang. Okey, Akila. Subhead. Itu adalah subhead. Okey, Chris, biasanya ini terdapat di pada muka hadapan sesebuah penerbitan lah. Okey, faham. Ada masthead, ada tajuk utama dan juga subhead. Okey. Visual dan kandungan teks biasanya terdapat di bahagian dalam sesebuah penerbitan. Kita teruskan Baik. Kita lihat soalan contoh asas reka letak. Okey, Raja X merupakan contoh reka bentuk majalah. Okey, padankan elemen reka letak dengan menulis A, B, C dan D pada ruang jawapan. Okey, lihat reka letak yang diberikan. Okey, dan label A, B, C dan D. Okey, kemudian cuba dapatkan jawapan yang betul. Okey, murid-murid, body text. Okey, cuba Akila. Body text di bahagian mana Akila? Di bahagian D. D body text. Okey, caption. Ideal caption. B. B caption ideal. Okey, subtajuk pula Nufail. A. A subtajuk A. Ruang putih Najwa. C. C. Okey, kita lihat jawapan murid-murid saya. Okey, Body text. body text di bahagian D. Ini maksudnya kandungan teks yang ditulis atau isi kandungan lah maksudnya. Okey. Biasanya dia lebih kecil lah kan cikgu? Lebih kecil, biasa tulisan yang lebih kecil kerana banyak maklumat yang nak disampaikan di sini. Okey, kemudian caption iaitu B. Caption ni adalah petikan daripada keseluruhan isi kandungan tu. Okey, kandungan. Kemudian subtajuk pula. Okey, subtajuk adalah tajuk kecil. Di luar tadi dia ada tajuk yang lebih besar. Okey, di bahagian dalam bisa ada subtajuk, tajuk-tajuk yang lebih kecil lah. Kemudian ruang putih adalah ruang-ruang yang diberikan, dijarakkan di antara ilustrasi dengan teks. Okey, faham. Okey, baik. Terus ke. Okey, kita teruskan dengan soalan seterusnya. Ini adalah soalan bahagian B. Okey, 10 markah lah biasanya soalan bahagian B ni. Kita lihat Raja X merupakan hasil karya reka bentuk grafik. Okey. Jaga dan cintai terumbu karang. Okey, lihat ilustrasi tersebut. A, hasilkan lakaran reka letak karya tersebut berdasarkan grid yang betul. Okey. Kemudian B, labelkan 4 elemen reka letak. Wah, cikgu. Melakar 6 markah Chris? Yang ni 10 markah lah cikgu? 10 markah. Wow. Okey, labelkan 4 markah. Okey, saya bagi pelajar masa 1 minit untuk melakar ilustrasi ini. Okey, baiklah. Silakan, cepat. Murid-murid di rumah pun boleh cuba jawab soalan ni. Soalan 1. Raja X merupakan hasil karya. Hasilkan lakaran anda dan labelkan 4 elemen reka letak. Cikgu, tadi cikgu dah kongsikan kan 4 elemen reka letak. Apa dia cikgu tadi? Ada tajuk, ada visual. Ya. Dan lagi satu tajuk kandungan teks. Ya, kandungan teks. Okey, baik, baiklah. 3 Okey. Cikgu ada tips tak atau teknik nak menjawab soalan seperti ini cikgu? Soalan seperti ini kita perhatikan sebenarnya kedudukan ilustrasi, kedudukan teks, kedudukan tajuk yang diletakkan di dalam karya tersebutlah, di dalam penerbitan meja tersebutlah. Jaga dan cintai terumbu karang. Ya. Kalau Chris nak cuba jawab, saya rasa jaga dan cintai itu ialah masthead. Ya, betul. Pandai Chris. Okey. Tak apa, saya tolong je. Saya tolong je bagi jawapan. Okey, siapa dah sedia boleh tunjukkan jawapan atau boleh kongsikan. Jom kita semak jawapan murid-murid. Okey, lihat. Okey, murid-murid kita dah siap lakarkan. Okey, kena jawab macam ni. Mereka. Okey, label. Okey, dah labelkan belum? Okey, mereka siap labelkan. Okey, kita lihat semak jawapan yang saya berikan di dalam slide. Okey, mungkin cikgu kita boleh pilih 1 atau 2 orang murid untuk terangkan jawapan. Okey, silakan Najwa. Okey, terangkan jawapan kamu Najwa. Jaga dan cintai terumbu karang itu ialah masthead.
Mahid. Okey, tunjukkan sekali lakaran kamu, Najwa. Okey, baik. Kemudian di bahagian bawah. Okey. Tak apa, kita teruskan ya, Chris. Okey, Kita boleh, lihat, cikgu. kita semak jawapan. Okey. Adakah jawapan murid-murid kita sama dengan yang saya berikan? Okey, baiklah, cikgu. Okey, kita lihat jawapan contoh. Mesti ada masthead, okey. Ada subtajuk, ada body text dan juga ada ilustrasi. Simbol ilustrasi seperti yang saya tunjukkan, Chris. Okey, simbol kotak dan ada palang di tengahnya. Itu adalah untuk simbol ilustrasi lah. Jadi murid-murid kena lakar dalam satu kertas A4. Ya, betul. Dan juga labelkan. Labelkan. Okey, untuk mendapat 10 markah lah. Faham. Okey, baik. Jadi murid-murid kita pun dah buat tadi. Mungkin murid-murid di rumah pun dapat menghasilkan dengan baik lah. Cikgu nak tanya, kalau murid-murid terlupa label pula, cikgu, apa yang akan jadi? Mereka akan kehilangan 4 markah lah. Kehilangan 4 markah? Ya, rugi. Sangat rugilah. Faham. Label pun mudah saja kan. Ya. Okey, baik. Okey, kita teruskan. Boleh, cikgu? Okey. Proses pengolahan idea. Okey, kita masuk kepada tajuk proses pengolahan idea. Okey, sebelum kita memulakan satu penerbitan ataupun untuk menghasilkan sebuah karya, kita perlu melalui proses ini, proses pengolahan idea. Yang pertama ialah kajian lapangan. Iaitu kita mesti menentukan objektif, kita menentukan warna apa yang kita nak gunakan, subject matter apa yang kita akan gunakan. Ini waktu kajian lapangan lah, Chris. Okey, kemudian kita akan menghasilkan lakaran kecil, beberapa lakaran kecil. Kemudian daripada lakaran kecil ini, kita akan memilih satu lakaran kecil yang terbaik. Kita akan menghasilkan lakaran kasar. Lakaran kasar ini mengikut saiz yang sebenar, ya, Chris. Okey. Kemudian kita lakukan lakaran komprehensif yang terakhir, iaitu lakaran menyerupai hasil yang sebenarnya yang kita kendaki dengan memasukkan elemen warna dan sebagainya lah. Okey, yang lengkap lah. Lakaran komprehensif ni adalah lakaran lengkap lah. Okey, baiklah. Kita lihat contoh soalan. Okey, raja A, B dan C menunjukkan beberapa lakaran yang telah dihasilkan semasa proses menghasilkan risalah promosi. Berdasarkan raja di bawah, namakan jenis lakaran yang betul pada ruang jawapan. 3 markah. Okey, raja A. Silakan. Aidil, jawab. Raja A. Lakaran kasar. Lakaran kasar. Okey, baik. Seterusnya, raja B. Okey, Akila. Silakan, Akila. Lakaran komprehensif. Lakaran komprehensif. Dan raja C. Najwa. Silakan, Najwa. Lakaran kecil. Lakaran kecil. Okey, kita semak jawapan murid-murid kita, Chris. Okey. Okey, yang pertama tu lakaran kasar. Itulah rupa lakaran kasar. Maksudnya kita dah pilih daripada lakaran kecil dan kita perbesarkanlah mengikut saiz yang sebenar, ya, Chris. Okey, kemudian yang di bawah tu raja B itu adalah lakaran komprehensif. Kita lihat lakaran itu dah diwarnakanlah. Okey, dah dibuat penelitian lah di situ. Okey, Okey, kemudian yang raja C adalah lakaran kecil. Ini idea yang awal lah. Okey, sebelum kita buat pemilihan untuk yang terakhir. Okey, faham. Jadi semua dapat 3 markah ni? Tanya. Okey, alhamdulillah semua dapat 3 markah, ya. Okey, seterusnya, cikgu. Okey, seterusnya raja 1B menunjukkan logo yang dihasilkan melalui proses pengolahan idea menggunakan subject matter raja 1A. Okey. Subject matter. Nampak cupcake. Okey. Kemudian raja 1B, My Mom's Cupcakes. Okey. Berikut merupakan langkah proses pengolahan idea yang tidak mengikut urutan. A. Lakaran lengkap logo cupcake beserta teks dan warna. Lakaran-lakaran kecil objek cupcakes. Okey. Menjalankan kajian berkaitan subject matter. Dan D. Salinan imej cupcakes yang asal dalam bentuk kasar yang lebih jelas. Susun langkah kerja proses pengolahan idea mengikut urutan yang betul dengan menulis A, B, C dan D pada ruang yang disediakan. 4 markah. 4 markah. Cikgu, nak tanya sikit, cikgu. Ya, baik. Apakah maksud subject matter? Cikgu boleh tak terangkan? Subject matter maksudnya objek yang kita pilih untuk memulakan idea kita untuk membuat karya tersebut. Okey. Jadi dalam soalan ni kita nampak subject matter dia lah cupcake lah, cikgu? Ya, betul. Okey, faham. Mungkin dia buka perniagaan untuk menjual cupcakes. Jadi dia punya idea. Itu dia subject matter dia? Subject matter dia. Okey, faham. Okey, mungkin kerusi pun boleh jadi subject matter. Tapi mungkin untuk bidang yang lain. Kedai furniture ke apa kan? Betul. Okey, Mungkin biasanya dalam menghasilkan identiti korporat. Ataupun logo lah istilahnya. Yang mudah yang logo. Subject matter. Baiklah. Terima kasih, cikgu. Okey, kita berikan kepada murid-murid kita untuk menjawab. Okey, silakan Aidil, langkah yang pertama.
Langkah pertama C iaitu menjalankan kajian lakaran Menjalankan kajian berkaitan subjek matter. Okey, baik Nufail bantu jawab. Okey, menjalankan kajian berkaitan dengan subjek matter. Okey, kemudian langkah yang kedua, Akila, silakan Akila. B. Lakaran-lakaran kecil objek cupcakes. Okey, lakaran-lakaran kecil objek cupcakes. Ideal, cuba yang ketiga ideal. D. Salinan imej cupcakes yang asal dalam bentuk kasar yang lebih jelas. Okey, kemudian langkah yang keempat, Nufail. Lakaran lengkap logo cupcakes berserta teks dan warna A. Okey, A. Baiklah, kita lihat jawapan murid kita. Adakah Baiklah. betul? Okey, kita lihat Okey, yang pertama, langkah pertama menjalankan kajian. Itu keywordnya, menjalankan kajian. Okey, berkaitan subjek matter. Sebab yang pertama adalah kajian lapangan. Okey. Yang kedua, langkah kedua ialah B, lakaran-lakaran kecil, objek cupcakes. Lakaran kecil, keyword dia. Okey, kemudian langkah ketiga ialah D, salinan imej cupcake yang asal dalam bentuk kasar yang lebih jelas. Ini adalah lakaran kasar dalam bentuk yang kasar. Maksudnya kita ikut saiz yang sebenar lah Ya, tu? betul. Chris. Okey, faham. Baiklah. Kemudian yang terakhir, langkah keempat ialah lakaran lengkap logo cupcake berserta teks dan warna. Seperti yang dihasilkan dalam Rajah 1B lah. Yang ni lakaran komprehensif. Ya, betul Chris. Betul. Baiklah. Okey. Mungkin cikgu boleh kongsikan juga tips atau strategi bila murid-murid dapat soalan sebegini, apakah tips atau keyword yang mereka perlu highlight di soalan cikgu? Silakan. Okey, biasanya kita lihat proses kalau dalam soalan ini melalui proses pengolahan idea. Itu keywordnya, kata kuncinya proses pengolahan idea. Kemudian di dalam penyataan jawapan tadi, seperti di A ada lakaran lengkap, ada lakaran kecil, ada kajian dan ada juga lakaran kasar. Itu adalah kata kunci yang boleh membantu murid menjawab dengan baik. Baiklah, cikgu, sebelum kita teruskan, apa kata kita cikgu boleh kongsikan rumusan atau kesimpulan untuk segmen yang telah kita belajar, cikgu? Untuk topik kita. Baiklah, dalam proses reka bentuk grafik, murid-murid perlu ingat bahawa terdapat 4 proses yang perlu dilalui. Yang pertama ialah kajian lapangan. Kajian lapangan, okey. Kemudian yang kedua ialah lakaran kecil. Dan yang ketiga memilih lakaran kecil untuk menghasilkan lakaran kasar. Dan yang terakhir ialah lakaran komprehensif, maksudnya lakaran yang dibuat yang dah lengkap dah, cikgu, menyerupai hasil yang sebenar lah. Dengan warnanya semua lengkap di dalam lakaran tersebut lah. Faham. Baiklah, itu dia perkongsian Cikgu Halim untuk proses pengolahan idea. Tapi sebelum kita teruskan, kita akan berehat sebentar. Jadi jangan ke mana-mana, kembali lagi ke slot Sukses SPM 2022. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Salam sejahtera, apa khabar semua? Anda sedang menonton slot Sukses SPM 2022 bersama saya Chris MJ selaku pengacara anda. Dan hari ini kita akan fokus pada mata pelajaran RGD atau dikenali sebagai reka bentuk dan reka bentuk grafik digital bersama Cikgu Halim. Hai Cikgu. Hai. Dan juga murid-murid di Google Meet dari SMK Bukit Gambir Tangkak. Hai semua, lambai sikit. Nampak dia muka-muka semangat pelajar murid-murid cemerlang kita hari ini. Dan juga kita dibantu oleh Cikgu Ziana. Hai Cikgu, selaku jurubahasa isyarat untuk episod kali ini. Baiklah Cikgu, sebelum kita teruskan, saya nak tanya murid-murid di Google Meet, semua dah sedia tak untuk sesi ulang kaji hari ini? Kalau dah sedia boleh tunjuk thumbs up. Double thumbs up pun boleh, satu thumbs up pun boleh. Okey, baiklah. Nampaknya semua pun dah sedia. Saya pun dah sedia, Cikgu. Apa kata kita teruskan dengan sesi hari ini, Cikgu? Silakan. Okey, baiklah. Murid-murid, kita dah belajar beberapa perkara dalam modul 2. Ya. Yang pertama, modul 2 ini adalah modul asas reka bentuk grafik lah. Okey, asas rekaan grafik. Kita dah sentuh kepada beberapa topik, kepada beberapa topik, iaitu antaranya elemen dan prinsip rekaan. Okey. Elemen dan prinsip rekaan grafik. Kemudian yang kedua kita sentuh kepada teori warna. Teori warna. Dan yang ketiga asas reka letak.
Dan yang akhir sekali kita sentuh kepada proses pengolahan idea lah. Baiklah. Okey. Baiklah, kita berikan kepada murid-murid untuk memberi sedikit ulasan apakah mereka perolehi yang mereka belajar pada hari ini. Silakan saya silakan idea dulu. Okey, baiklah. Silakan idea. Kesimpulannya saya dapat untuk mengenal warna-warna dengan lebih mudah lah berbanding sebelum-sebelum ni, dan saya yakin dapat membantu saya ketika exam nanti. Yes. InsyaAllah. Hebatlah idea cikgu. Jadi warna-warna. Jadi ada 3 kan? Biasa ada warna yang tadi cikgu kongsikan. Warna asas, warna sekunda, dan warna tertia. Warna tertia. Baiklah. Hebat idea. Siapa lagi nak kongsikan rumusan anda untuk kelas hari ini? Silakan. Akila mungkin? Okey, Akila. Saya dapat memahami proses reka bentuk grafik. Proses. Apa proses dia, Akila? Nak tanya sikit. Contoh asas reka bentuk grafik, kita boleh menjawab periksa dengan mudah. Okey, baiklah Chris. Okey, kita teruskan. Mungkin Nufail lagi sikit. Kesimpulannya saya dapat lebih memahamilah jenis-jenis proses bentuk grafik, jenis-jenis warna, roda warna, gambar dekat dan jauh, dan lebih senanglah untuk jawab dalam peperiksaan. Okey, baik. So nak lebih yakinlah cikgu nak dapat markah yang terbaik untuk SPM nanti. Siapa lagi nak kongsikan? Siapa yang belum lagi ada peluang? Najwa. Silakan Najwa. Kesimpulannya saya masih yakin untuk jawab SPM nanti. Lepas tu dapat rasa boleh jadi pereka grafik untuk masa depan. InsyaAllah. Boleh jadi pereka grafik yang baik. I believe in you Najwa. Jangan putus asa. Baiklah. Cikgu, nampaknya kita telah pun tiba ke penghujung slot hari ini Sukses SPM. Tapi sebelum itu, saya nak tanya cikgu, boleh tak cikgu kongsikan tip untuk murid-murid yang sedang menonton, bagaimana mereka boleh dapat markah yang terbaik masa SPM nanti, cikgu? Silakan. Okey, baiklah. Saya share beberapa tips lah untuk menjawab dengan baik semasa SPM. Yang pertama sekali, apabila murid mendapat kertas soalan, apabila dibenarkan untuk membuka kertas soalan, pertama sekali murid mesti preview semua soalan terlebih dahulu. Preview dulu? Preview semua soalan terlebih dahulu. Kerana soalan grafik ni tak banyak. Biasanya berapa soalan juga? Dia ada bahagian A, bahagian B, betul tak? Ya, betul. Ada bahagian A, bahagian B. Bahagian A lebih kurang 10 soalan. Dan bahagian B ada 5 soalan macam tu. Jadi untuk bahagian A, soalan dia seperti yang tadi cikgu tunjuklah kan, yang ada lebih soalan struktur, label 3 markah, 4 markah, urutan. Okey, dan bahagian B pula? Bahagian B seperti soalan melakar, mungkin ada soalan esei sedikit, esei ringkas lah. Yang lebih kurang 10 markah kan satu soalan? Ya, betul. Tetapi ada pecahan lah dalam soalan bahagian B tu. Okey, faham. Itu preview lah. Jadi review semua soalan terlebih dahulu, baca semua soalan terlebih dahulu, kemudian tandakan kata-kata kunci lah. Sambil-sambil baca tu kan kita dah jumpa dah kata-kata kunci. Tandakan terus. Kemudian ingat jawab dulu, tandakan dulu. Tandakan dulu. Kemudian rancang masa untuk menjawab setiap soalan. Kerana setiap soalan mungkin tidak memerlukan masa yang sama. Ada soalan perlu diperuntukkan masa yang lebih panjang lah. Cikgu nak tanya untuk mata pelajaran RGD, berapa masa yang diperuntukkan cikgu untuk soalan SPM ni? 2 jam 30 minit. 2 jam? 2 jam 30 minit? 2 jam 30 minit. Okey. Faham. Kemudian jawab soalan yang mudah terlebih dahulu lah. Dan review, jawab yang mudah dulu. Yang pasti anda dapat menjawab dengan betul lah. Kemudian catatkan idea-idea yang muncul semasa membaca soalan. Kadang-kadang bila kita dah baca soalan sampai soalan yang terakhir, idea dah keluar dah ni. Jangan simpan dalam kepala kan. Takut terlupa juga. Takut terlupa. Catatkan terus. Ni di tepi-tepi soalan tu boleh catatkan teruslah. Itu dapat membantulah ketika menjawab nanti. Dan yang penting tenang, percayakan diri anda, insya-Allah anda dapat menjawab dengan baik. Gunakan sepenuh masa yang diberikan, diperuntukkan semasa peperiksaan. Insya-Allah anda dapat menjawab dengan baiklah soalan peperiksaan. Baiklah. Baiklah cikgu, terima kasih untuk tip
untuk menjawab soalan. Saya nak tanya murid-murid di rumah dan di Google Meet semua dah rasa lebih yakin tak untuk jawab soalan masa SPM nanti? Kalau lebih yakin, boleh tunjuk thumbs up. Double thumbs up lagi cikgu. Baiklah, dengan itu saya ingin ucapkan ribuan terima kasih kepada Cikgu Halim untuk satu sesi ulang kaji yang sungguh informatif, dan juga saya pasti yang murid-murid yang sedang menonton kelas ni sekarang lebih yakin cikgu nak jawab soalan masa SPM nanti. InsyaAllah. Sekian daripada saya, Chris MJ di Sukses SPM 2022. Semoga berjaya semua. All the best. Kita jumpa lagi hanya di Didik TV KPM. Bye semua.